Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat terhadap forum yang akan membincangkan berkenaan sebuah tajuk yang begitu penting yang bertajuk Masalah Kesihatan Mental dalam kalangan pengguna media sosial. Pada hari ini saya selaku moderator Muhammad Ashraf bin Muhammad Zamri ditemani oleh 3 panelis yang bertauliah di sebelah saya, iaitu yang pertama Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Faiz. Apa khabar Datuk? Sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Baik, seterusnya di sebelahnya pula kita bersama dengan seorang influencer, iaitu Dia Irbad atau dikenali sebagai Pokbat. Apa khabar Pokbat? Alhamdulillah, saya sihat je. Baik, dan panelis kita yang terakhir iaitu merupakan seorang pakar psikiatri dari Hospital Tanjung Rambutan yang bernama Dr. Wan Muhaimin. Apa khabar Doktor? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada hari ini topik yang akan dikupas dan diulas adalah berkenaan masalah kesihatan mental dalam kalangan pengguna media sosial. Terlebih dahulu, suka untuk saya memperkenalkan dan mentakrifkan sedikit apakah itu masalah kesihatan mental. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, masalah kesihatan mental merujuk kepada sebuah gangguan kepada keupayaan seseorang individu untuk berfikir, merasa dan bertindak dalam kehidupan seharian mereka. Statistik yang dikeluarkan pada tahun 2018, 29.2% orang dewasa daripada umur 16 tahun ke atas, manakala 12.1% kanak-kanak di Malaysia terjebak dan mengalami masalah kesihatan mental yang pelbagai seperti kesihatan keresahan, paranoia, skizofrenia, insomnia, kecelaruan bipolar ataupun bipolar disorder, kemurungan dan juga fobia. Manakala media sosial boleh ditaktifkan sebagai sejenis media yang digunakan secara atas talian oleh individu yang membolehkan para pengguna untuk berkongsi dan juga mencipta konten isi kandungan tersendiri. Maka topik yang akan kita ulas pada hari ini, apakah sebenarnya yang ingin dilihat daripada kesihatan mental yang dialami ataupun dihidapi oleh pengguna di media sosial. Kita akan mendengar apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian akan disusuli dengan huraian berkenaan kesan-kesan yang akan berlaku terhadap pengguna, dan akhir sekali langkah pencegahan yang dapat diambil supaya pengguna media sosial dapat menjauhkan diri mereka daripada terjebak di dalam masalah kesihatan mental. Oleh itu, saya lebarkan perbincangan kita pada hari ini dengan bertanyakan kepada Dr. Wan Muhaimin, pakar psikiatri daripada Hospital Tanjung Rambutan, berkenaan apakah sebenarnya Doktor faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna media sosial ini daripada terjebak terhadap masalah kesihatan mental. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih diucapkan kepada moderator kerana sudi mengajukan soalan tersebut kepada saya. Okey, untuk faktor kesihatan mental ni, yang pertamanya yang dapat kita kesan ialah ketagihan yang melampau. Ya, ketagihan melampau yang dapat kita lihat seperti ketagihan terhadap game online, iaitu PUBG ataupun Mobile Legends lah. Apabila seseorang itu mempunyai ketagihan yang melampau terhadap game ataupun menonton video porno, tapi pada kali ini saya akan tekankan kepada yang ketagihan terhadap game lah. Apabila seorang itu mempunyai ketagihan yang melampau, nescaya secara tidak langsung mereka tidak dapat ataupun mereka tidak menghiraukan tentang perkara-perkara luar seperti hubungan dengan ibu bapa, seterusnya seperti aktiviti sosial semua. Mereka tidak akan menghiraukan perkara tersebut, namun akan memfokuskan terhadap diri mereka sendiri, iaitu akan syok, akan layan game yang mereka sedang main tu lah. Okay. Tanpa berlaku kontak sosial bersama individu lain. Ya, betul. Itu merupakan faktor yang pertama lah. Okey, untuk faktor yang kedua iaitu terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Contoh yang kita dapat lihat lah, seorang remaja perempuan yang zaman kini lah terlalu melihat perempuan-perempuan cantik dekat TikTok dan menyebabkan
hadirnya perasaan insecure yang melampau dalam diri mereka. Yang menyatakan mereka ni, aku tak cantik, aku kena sorok diri aku. Ya, hilangnya perasaan keyakinan diri tu menyebabkan, contoh kan zaman Covid kan kita pakai mask kan. Contoh kalau macam kita keluar sampai sekarang, walaupun mask tu tak perlu sangat, tapi mereka tetap pakai kerana nak sorok keyakinan diri mereka tu. Ini sorok wajah mereka sendiri. Itu apa yang kita dapat lihat lah untuk faktor yang kedua. Untuk faktor yang ketiga ni iaitu cyberbully. Ya, cyberbully ni apa yang kita dapat lihat, contoh content creator membuat posting tentang video-video yang kurang sopan. Mereka menerima banyak kecaman, banyak komen-komen yang negatif menyebabkan mereka stres, terlalu memikirkan tentang komen-komen seperti berikut dan menyebabkan mereka kemurungan semua itulah. Okey, oleh itu faktor-faktor ketiga-tiga faktor tersebut akan membawa kepada masalah kesihatan mental seperti narsistik, anxiety disorder, kemurungan dan sekatan dengannya lah. Okey. Terima kasih. Itu je. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Muhaimi sebentar tadi di atas sedikit kupasan berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna media sosial ini terhadap keterjebakan mereka kepada masalah kesihatan mental, sebagaimana disebutkan oleh doktor sebentar tadi, iaitu masalah seperti anxiety, masalah seperti narsistik, apa lagi tadi doktor? Lagi? Kemurungan. Mereka merasa kemurungan apabila mereka membandingkan diri dengan konten-konten kreator yang berjaya contohnya. Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya memberi sedikit sebanyak sumbangan terhadap masalah kesihatan mental terhadap pengguna media sosial yang sering melayari internet pada ketika ini. Jadi setelah kita mendengar sebentar tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjebaknya pengguna media sosial dengan kesihatan terhadap masalah kesihatan mental, sekarang saya kira elok kita mendengar pula apakah kesan sekiranya pengguna media sosial ini sudah mula terjebak dengan masalah kesihatan mental. Saya ajukan soalan yang kedua, apakah sebenarnya kesan yang akan dihadapi oleh pengguna media sosial sekiranya mereka ini mula terjebak dengan masalah kesihatan mental. Silakan Datuk. Terima kasih kepada moderator kita hari ini yang kacak dan tampan lah. So terima kasih moderator. So antara kesan yang kita dapat lihat pada masalah kesihatan mental dalam kalangan pengguna media sosial ni, yang pertama akan wujudnya individu ataupun kanak-kanak lah. Saya highlight kat sini kanak-kanak yang anti-social. Akan lahir golongan anti-social. Ya, betul. Kenapa jadi macam tu? Sebab of course lah, yang pertama macam faktor tadi, didikan ibu bapa kan. Daripada doktor sendiri bagi tahu didikan ibu bapa. So bila mana anak-anak ni terlalu terdedah dengan media sosial, so itu akan memberi kesan lah kepada mereka apabila mengalami peralihan fasa daripada fasa kanak-kanak kepada fasa remaja. Even daripada fasa remaja ke alam pekerjaan pun akan menjadi masalah. Daripada peringkat remaja berpindah ke fasa dewasa pun akan mengalami masalah yang sama. Ya, betul. Bila mana jadi macam tu, mereka ni akan susah untuk bergaul lah antara kawan-kawan, antara masyarakat. Ya, betul. So itu akan membawa kepada masalah kesihatan mental yang kedua lah, iaitu narsistik. Narsistik ni apa yang kita dapat tahu, dia akan rasa macam dia tu betul. Okey, kenapa saya kata akan terlahirnya perasaan masalah kesihatan mental macam tu? Sebabnya bila dia tak bersosial, dia akan rasakan diri dia tu terlalu betul. Okey, so bila dia rasa diri dia terlalu betul dan dia tak boleh terima pendapat orang lain, dan dia rasa apa yang dia bincangkan tu itulah yang sepatutnya yang dia buat.
Okay, so itu akan menjadi masalah lah apabila di peringkat pekerjaan ataupun di peringkat industri sendiri pun akan ada masalah bila nak buat tugasan berkelompok ataupun bekerjasama antara ahli satu sama lain lah. Okay, so itu yang kedua lah. Yang ketiga, anxiety, kerisauan yang melampau. Okay, ini anxiety ni kebiasaannya dia berlaku ni disebabkan, okay, macam hari ni kita pun ada influencer kan. So influencer ni tugas dia, skop pekerjaan dia untuk encourage lah, untuk encourage masyarakat untuk jadi yang terbaik ataupun berusaha untuk ke arah yang positif. Betul. Dan bila mana dia berusaha dan tak dapat, dia akan membandingkan orang yang ada masalah kesihatan mental, dia akan membandingkan perkara tu. Dia akan rasakan macam anxiety ni maksudnya apa tu? anxiety ni dia maksudnya kerisauan yang melampau. Dia merasakan kerisauan tu, dia akan timbul bila mana dia akan timbul bila mana dia macam dia tak boleh buat pada tempoh, contoh umur dia 20, tak boleh nak bagi macam influencer yang bagi rumah kepada mak ayah ataupun beli kereta kepada mak ayah, dia tak boleh buat. So dia akan bandingkan. Orang yang ada masalah kesihatan mental, dia akan bandingkan, dia rasa macam dia tak guna. Dia so dia akan jadi masalah lah kat situ. Manakala orang yang ada mental health yang positif, dia akan rasa okey, aku boleh buat, dia akan buat. Tapi bila tak berjaya, dia kata okey, insya-Allah rezeki belah lain kan. So itu yang positifnya. So bila mana jadi macam tu, itulah ada yang positif, ada yang negatif kan. Jadi kesannya adalah apabila mereka ni risau tak dapat capai ya, sesuatu, betul, mereka akan kemurungan setelah itu. Ya, betul. So oleh itu kita ni perlu memainkan peranan lah kan. Tak kisahlah daripada segi apa pun, kita kena mainkan peranan untuk atasi masalah mental health ni sejak akar umbi lagi, untuk mengelakkan benda macam ni lah berlaku. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kupasan yang menarik ataupun ulasan yang menarik berkenaan kesan terhadap pengguna media sosial yang bermasalah terhadap kesihatan mental mereka. Jadi nasihat ataupun kita panggil kesan-kesan yang telah disebutkan sebentar tadi perlu untuk diambil maklum oleh masyarakat. Tak kisahlah dia pelbagai peringkat umur sekalipun, sama ada mereka itu pelajar ataupun sudah berkeluarga ataupun mereka itu berada di peringkat tertinggi dalam kehidupan mereka, bekerja dan mempunyai kehidupan yang bagus, namun tetap perlu menjaga masalah kesihatan mental secara peribadi. Sebagaimana disebutkan sebentar tadi, lahirnya sikap seperti narcissistic disorder ataupun kecelaruan narsistik yang ingin mencari apakah sebenarnya diri mereka itu nak. Mereka merasakan diri mereka sentiasa betul, namun disebabkan persekitaran yang tidak membantu, maka mereka gagal mencari personaliti diri sendiri. Jadi berdasarkan dua kupasan oleh ahli panel kita sebentar tadi berkenaan faktor-faktor dan juga kesan pengguna media sosial sekiranya terjebak terhadap masalah kesihatan mental, jadi saya suka untuk mengajukan soalan yang terakhir kepada ahli panel ketiga kita. Apakah langkah ataupun jalan keluar yang boleh diambil oleh pengguna-pengguna media sosial, termasuk kita berempat pun, kami semua juga merupakan pengguna media sosial, tidak lari daripada topik yang dibincangkan. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pengguna untuk mengubah ataupun menjauhi diri mereka daripada terjebak dalam masalah kesihatan mental? Kerana masalah kesihatan mental dia tidak melibatkan ubat, betul? Dia tidak ada ubat kecuali terapi-terapi yang boleh diterapkan oleh pakar dan juga masyarakat sendiri. Okey, silakan doktor. Okey, baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab kepada persoalan yang ditujukan oleh moderator kepada saya. Okey, soalan yang kata berbunyi langkah-langkah lah kan. Langkah-langkah untuk kita mencegah masalah kesihatan mental ni kepada pengguna media sosial kan. Okey, yang pertama yang boleh saya berikan ialah mungkin kepada diri kita sendiri, secara individu lah, secara individu.
seperti Datuk Faiz pernah cakap tadi, itu mampu melahirkan generasi yang antisosial. Untuk maaf saya. Untuk untuk mencegah daripada kemungkinan itu berlaku, elakkan untuk kita menyendiri dan mula bergaul dengan orang lain lah, orang di persekitaran kita, iaitu berkawan. Sebab macam kita tahu, kawan ni pun penting sebenarnya dalam kehidupan kita kan. Mereka akan dengar kita punya luahan, selalu mendampingi kita sendiri kan. Okey, seterusnya yang kedua saya boleh beri iaitu lebih kepada keluarga lah, lebih kepada keluarga itu sendiri, didikan keluarga itu sendiri. Di mana ibu bapa kena mainkan keperanan kepada anak-anak mereka untuk menghadkan masa untuk bermain gadget, untuk bermain game ataupun sebagainya lah yang berkaitan, menghadkan masa. Sebab ada dalam keratan akhbar ada yang mengatakan remaja zaman sekarang ni ada orang kata masalah kesihatan mental dan boleh membawa bunuh diri lah, disebabkan tak dapat kebebasan untuk bermain gadget, tak dapat kebebasan untuk bermain game. Maksudnya dah kritikal lah keadaan sekarang ni kan. Okey, yang ketiga yang akan boleh ambil adalah ibu bapa perlu kawal selia masa gadget. Menghadkan masa, bagi tumpuan lah sepenuhnya kepada anak-anak mereka sendirilah kan. Atau mungkin kita boleh kata ibu bapa perlu memperbanyakkan aktiviti sosial terhadap anak-anak betul. Yang tidak menggunakan gadget. Itu boleh masuk, itu boleh dimasukkan dengan langkah-langkah dalam keluarga lah. Menghubungkan silaturahim antara keluarga kan. Mungkin dan yang ketiganya, yang langkah terakhir yang saya boleh bagi ni berkaitan dengan kerajaan lah. Kerajaan boleh ambil peranan, ambil inisiatif, sebab perkara ni pun agak penting bagi saya. Sebab platform ataupun media sosial zaman sekarang ni banyak dimonopoli, didominasi oleh remaja-remaja lah. Sama ada remaja ataupun remaja bawah umur zaman sekarang ni kan. Remaja bawah umur mungkin kanak-kanak di bangku persekolahan rendah. Bangku persekolahan rendah. Tak pun zaman sekarang kita boleh tengok kanak-kanak dalam usia 6 tahun pun dah boleh bermain. Dah ada gadget, dah ada akaun Facebook, media sosial yang tersendiri kan, Jadi kerajaan boleh ambil langkah seperti mengawal selia umur untuk orang buka akaun. Mengawal selia umur. Maksudnya menggunakan sistem pengesahan lah. Menggunakan sistem pengesahan melalui nombor telefon kita kan, dan nombor kad pengenalan kita sendiri kan. Jadi maksudnya kanak-kanak bawah umur tidak dibenarkan untuk mempunyai akaun media sosial mereka. Macam contohnya dalam Facebook kan. Facebook umur 18 ke atas baru boleh buat akaun. Untuk menjagalah apa-apa takut terjadi perkara-perkara yang buruk lah kan, terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi antara langkah-langkah yang saya bagi itu, kerajaan dengan keluarga ni bagi saya satu peranan yang penting lah untuk ambil tahu pasal perkembangan semasa ni kan. Sebab benda ni boleh bawa kepada masalah kesihatan mental. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kita dapat dengar kupasan yang terakhir tadi berkenaan langkah-langkah untuk mencegah pengguna media sosial daripada terjebak dengan masalah kesihatan mental, disentuh oleh influencer kita Pokbat sebentar tadi. Yang pertama, kita perlu berkawan, jangan menyendiri. Itu perkara yang amat penting. Apabila mereka yang terjebak dengan masalah kesihatan mental ini, mereka akan cenderung untuk melakukan perkara luar tindakan, seperti bunuh diri ataupun dan sebagainya. Jadi dengan adanya kawan ataupun tidak menyendiri ini, bersosial dan sebagainya, akan menyebabkan mereka ini kurang tekanan daripada masalah kesihatan mental yang dihadapi mereka. Kemudian disebutkan juga kawal selia oleh dua pihak, iaitu yang pertama pihak keluarga, ibu bapa, dan juga pihak kerajaan. Kawal selia yang pertama di pihak keluarga, mengawal masa penggunaan gadget anak-anak mereka daripada
digunakan tanpa had masa, seperti digunakan sehingga ke lewat pagi, mengganggu waktu persekolahan, mungkin di peringkat universiti mengganggu waktu-waktu pembelajaran. Kemudian di pihak kerajaan pula untuk mengawal supaya kanak-kanak ataupun remaja di bawah umur tidak sepatutnya menggunakan media sosial sebagai platform mereka mencari ketenangan, mungkin boleh disifatkan sebegitu. Akhirnya akan menyebabkan mereka tidak bersosial pada peringkat umur yang akan datang. Jadi banyak cara kita boleh bersosial. betul, kerana bersosial secara bersemuka ini lebih mendatangkan keakraban dan kebaikan untuk masyarakat dan juga institusi keluarga terutamanya. Jadi itulah secara tuntas dikupaskan masalah-masalah kesihatan mental dalam kalangan pengguna media sosial. Beberapa masalah mental seperti anxiety, kerisauan, kemurungan, narsistik, kepercayaan diri yang melebih, disebutkan juga masalah seperti bipolar disorder, yang mana kesemua ini merupakan masalah-masalah yang boleh dibendung, bukan dengan memakan ubat, namun dengan memperbaiki aktiviti sosial bermasyarakat di kalangan pengguna media sosial itu sendiri. Jadi saya kira kita sudah berada di hujung siaran, mendapat kupasan-kupasan yang menarik daripada ketiga-tiga ahli panel. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhaimin, Pak Ubat dan juga Datuk Faiz atas luangan masa yang diberikan untuk mengupas isu kita pada hari ini. Akhir kata, apa yang baik ambillah daripada kami, dan apa yang kekurangan daripada kami dijadikan sempadan. Semoga kita berjaya menjadikan masyarakat pada masa akan datang menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum.